Okey, jadi jam cikgu menunjukkan 10.35. Cikgu mulakan sekarang sebab kita nak habiskan dulu apa yang cikgu perlu terangkan kepada kamu untuk bab 7.1. Kemudian kita akan bincangkan sedikit apa yang akan keluar dalam exam lah. Okay, semua boleh nampak apa yang cikgu share kah? Boleh. Boleh Okey. Jadi kita tengok balik bab 7. Ini cuma cikgu nak terangkan kepada kamu dengan lebih mendalam lah. Mungkin ada yang masih tak faham lepas kamu tengok video yang di YouTube tu. Sambil tu kita akan buat sedikit latihan lah. Okey, untuk bab 7, pelan dan dongakkan. Okey, dia ada 2 subtopik untuk bab ini. Jadi kita akan masuk kepada bab 7.1 dahulu iaitu unjuran ortogon. Okey, jadi cikgu dah terangkan kepada kamu dalam video sebelum ni apa itu satah normal dan juga unjuran ortogon. Jadi sebagai revisi, satah ialah permukaan rata pada satu objek yang mana kita ada 3 jenis satah iaitu satah mengufuk, satah mencancang dan satah condong. Okay. Kepada yang ambil RBT, rasanya mereka lebih familiar dengan benda ni sebab dalam RBT pun ada juga topik tentang pelan dan dongakkan. Okay, jadi lebih mudahlah untuk siapa yang dah ambil RBT. Kalau yang ambil ASK tu rasanya tak ada kot. Jadi kita ada 3 garis yang kita kena tahu pasal dalam unjuran ortogon ni. Satu adalah garis untuk garis kita ada garis. Mana pensel cikgu? Garis kita ada kenapa? Okeylah cikgu terangkan Garis kita ada garis nyata, okey, yang mana itu adalah garisan yang memang flat yang kamu lihat di dalam gambar rajah. Cikgu tunjukkan gambar rajah contoh. Okey, kita lihat kepada gambar rajah aku buat di bawah. Garis nyata adalah garis yang kamu lihat di dalam gambar rajah yang mana ianya satu garis yang lurus, tak ada garis putus-putus. Okey. Selalunya garis nyata ni dilukis untuk menunjukkan bahagian sisi yang kamu nampak. Okey, kemudian kita ada garis sempang, okey, iaitu garis putus-putus. Garis putus-putus dilukis menunjukkan sisi yang kamu tidak nampak. Okey. Kemudian kita ada satu lagi garis yang penting, okey, iaitu garis normal. Yang mana garis normal kepada suatu satah ialah garis lurus yang berserenjang dengan sebarang garis pada satah tersebut. Okey, kita lihat kepada gambar rajah yang sama. Okey. Andaikan sekarang kita lihat satah kan. Satah adalah satah. Okey, permukaan rata sesuatu objek. Jadi ini adalah permukaan rata yang mana kita ada 6 permukaan rata sebab ini adalah kuboid. Okey. Andaikan sekarang kita punya satah ada di bahagian bawah. Okey. Okey, sekarang kita punya satah ada di bahagian bawah. Oops. Okey, lebih kurang macam ni lah.
Dia lari sikit. Okey, bahagian bawah bermakna bahagian yang menyentuh pada satah di bahagian bawah. Okey. Satah yang ada di bawah dikenali sebagai satah mengufuk. Pelari ni. Okey. Jadi pada satah mengufuk, sisi ataupun permukaan yang menyentuh pada satah mengufuk adalah A, B, C, D. Okey. Jadi untuk kita tahu mana satu adalah garis normal, kamu lihat garis yang menegak ke atas. Okey. Kalau satah mengufuk, pada satah mengufuk, okey, garis normal mestilah garis yang menegak ke atas. Maknanya dia 90 darjah daripada satah tersebut. Bermakna kita boleh tahu pada permukaan A, B, C, D, okay, pada permukaan A, B, C, D, garis normal bagi permukaan A, B, C, D yang ada pada satah satah mengufuk ni adalah satu, kita ada GB. Okey. GB. Ingat tak huruf kedua mesti ada pada satah tersebut. Okey. Kemudian kita ada HC. Okey. C ada pada satah mengufuk di bawah. Kemudian kita ada ED. Huruf kedua D mesti ada pada satah mengufuk juga. Kemudian kita ada FA. Okey. Jadi cikgu harap kamu dah kenal. Kamu boleh kenal pasti. Okey, kalau kita lihat kepada contoh sebab dalam kuis yang cikgu berikan kepada kamu tu ramai yang masih tidak dapat menentukan garis normal. Okey. Kalau seperti ini dia senang sikitlah. Kalau macam kita ada kuboid, bukan kuboid, piramid, kon, dia agak leceh sikitlah sebab kalau menggunakan satah mengufuk sebagai contoh, ini adalah kita punya tak boleh tulis. Ya, Yvonne? Cikgu, saya Ya. kurang faham saya. Kurang faham bahagian mana tu? Yang bahagian satah tu. Macam Okey. mana yang menyatakan normal kepada satah tu. Okey, kejap Kenapa pen juga tak boleh guna ni? Betul lah. Okey, sekarang andaikan ini adalah kita punya kon. Okey, satah kita ada 3 jenis satah. Okey, tapi untuk normal, selalunya soalan akan sentuh kepada satah mengufuk dan satah mencancang. Jadi satah mengufuk, dia ada pada bahagian bawah. Bawah seperti ini. Okey, jadi ini adalah satah mengufuk. Okey. Kalau pada satah mengufuk, macam mana kamu nak cari garis normal? Garis normal tu dia mesti bergerak ke atas. Contoh, pada pusat tapak kepada kon, kita akan lihat ke atas. Bermakna, garis normal bagi kon ini adalah garis hijau yang cikgu lukis ni. Okey. Kalau untuk gambar rajah yang ini, cikgu zoom in sekejap. Okey, pada gambar rajah ini kan,
Sekarang cikgu menggunakan satah mengufuk di bawah. Okey. Bermakna kita punya permukaan ada di bawah ni. A, B, C, D. Okey. Jadi macam mana kita nak tentukan kita punya garis normal? Ianya mesti garis lurus naik ke atas. Okey. Yang ada pada kita punya objek ini. Bermakna kalau menggunakan, sebab sekarang ni oleh kerana A, B, C, D menyentuh kepada satah, kita boleh katakan A, B, C, D juga adalah satah mengufuk bagi objek. Jadi, pada satah mengufuk ni, garis normal bagi objek ini adalah GB, HC, ED dan FA. Sebab yang ini sahaja yang ada garis lurus naik ke atas macam ni. Okey. Kalau dalam melukis pemadam. Kenapa tak boleh hilang? Lama tak boleh hilang pula. Okey. Garis normal. Okey. Tadi kita dah tahu kan, kalau kita letakkan A, B, C, D betul-betul berada di atas satah mengufuk. Kalau satah tersebut jauh daripada objek, garis normal tersebut tidak ada pada objek. Tetapi garis normal akan terbentuk daripada hujung bucu ni bergerak sehingga dia bertemu dengan kita punya satah. Okey, kalau di sini kita ada macam ni lah. Cikgu tak dapat lukis cantik-cantik ni. Okey. Okay. Berasal daripada garis normal yang terhasil daripada hujung bucu. Okay, kita ada bucu A, B, C, D ni tadi. Menggunakan garis normal yang dilukis, kamu sebenarnya dah boleh lukis kamu punya unjuran ortogon. Okay, dia ada dua cara kita nak kenal pasti. Garis normal tu ada pada objek ataupun ada pada, kalau sini kita beritahu dia di awang-awangan macam tu lah. Sebab satah dia jauh daripada objek. Boleh faham kah Yvonne? Boleh. Okay. Kalau okay, kita tengok. Alamak. Okay, kalau kita tengok contoh soalan 1. Okay, tadi kita dah gunakan normal kepada satah berikut. Kalau soalan bagi kamu A, B, C, D bermakna satah itu menyentuh kepada sisi A, B, C, D. Kalau dia beri huruf lain selain daripada yang ada di dalam gambar rajah, bermakna ianya seperti ini. Objek tu terapung daripada satah tersebut. Okay, sama juga satah mencancang jugalah. Kalau satah mencancang, kita punya satah ada di sini. Macam nak lukis. Macam ni lah. Okay. Bila kamu buat satu unjuran garis normal. Alamak. Something macam ni. Maka kamu akan dapat satu segi empat seperti ini. Ini sebenarnya kita punya unjuran ortogon. Unjuran ortogon tu dia terhasil apabila satah tu dia tidak menyentuh kepada objek. Kalau dia sentuh pun objek, dia akan membentuk satu bentuk yang reflect kepada objek yang dia lihat tersebut. Okay, kalau kamu lihat dari depan, objek tu nampak macam bentuk bulatan, maka kamu punya unjuran ortogon daripada objek tersebut adalah bulatan jugalah. Okay, jadi kita lihat. Okay, ini adalah unjuran ortogon. Okay, kalau seperti ini, okay, gambar rajah A, daripada silinder ni, kita tahu
Pertama kali kita cari normal. Ini adalah kita punya silinder di bahagian depan. Okey, jadi satu garis menegak sini menganjur ke arah satah. Okey, ini adalah satah mencancang. Okey, ini adalah kita punya garis normal. Tak keluar pula. Garis. Okey, ini adalah kita punya garis normal. Jadi unjuran ortogon kita akan lihat daripada bahagian depan. Kalau ini adalah kita punya satah mencancang, soalan minta kita tengok daripada objek berasal dari bahagian depan. Okey, maka kita akan nampak bentuk petak. Okey, cikgu tunjukkan kepada kamu. Boleh full screen tak? Oops. Ada dengar audio tak? Tak, tak. Tak, okey. Kalau tak, kita tengok di sinilah. Okey, jadi ini adalah kalau menggunakan aplikasi GeoGebra Classic, okey, kamu boleh Google dan kamu tengok. Okey, kita ada beberapa bentuk. Okey, yang mana kita ada bentuk kon, piramid, silinder dan juga gabungan daripada bentuk-bentuk kubus seperti inilah. Okey, berdasarkan gambar, okey, kita ada 3 jenis pandangan yang kita akan lihat. Okey. Yang pertama kita akan lihat pandang dari atas. Okey, pandang dari atas dikenali sebagai pelan. Okey. Kalau tadi kamu lihat kan dari depan. Nah, okey, dari depan kamu nampak seperti ini. Tapi bila kamu lihat dari bahagian atas, dia akan membentuk seperti ini. Okey, jadi kalau kamu lihat kepada kon, okey, ianya berbentuk bulat dan mempunyai titik di bahagian tengah yang mana ini adalah puncak kon tersebut. Kemudian kita ada silinder. Okey, mana silinder cuma ada satu garis bulatan yang coklat saja kamu lihat yang mana daripada hujung ke hujung adalah diameter kepada bulatan tersebut. Kemudian kita ada piramid. Okey, kita ada satu petak dengan beberapa garis yang menunjukkan daripada satu sisi ke satu sisi lain lah. Ini adalah puncak kita. Kemudian pada gambar rajah yang seterusnya, kita ada bentuk seperti ini. Okey, kalau lihat daripada atas, dia terlihat seperti bentuk U. Okey. Jadi kalau kita lihat daripada arah lain, okay, ini adalah arah dari depan. Okay, kalau lihat dari depan, kon dan piramid mempunyai bentuk yang sama iaitu segitiga sebab kita lihat kepada satu sudut sahaja. Kemudian untuk silinder, dia akan bentuk segi empat tepat bergantung kepada tinggi silinder tersebut. Dan untuk yang garis seterusnya, perasan tak kita ada garis sempang. Okay, garis sempang ni menunjukkan di bahagian dalam garisan tersebut ada di bahagian belakang yang mana kita tak boleh nampak. Kalau ini adalah solid objek solid yang tidak telus, bermakna kamu cuma boleh nampak petak sahaja. Okey, segi empat sahaja. Kamu tak akan nampak garis bertindih ni. Tapi kamu tahu garis tersebut wujud sebab ini kamu lihat dia ada melengkung ke dalam sedikit. Sebab itu dia ada garis sempang.
Okay, kemudian kalau kita lihat daripada sisi yang lain, okay, kalau kita lihat dari sisi depan, ianya dikenali sebagai dongakkan lah, yang mana ianya dongakkan dari sisi depan. Dan kemudian kita ada dongakkan dari sisi belakang. Dari sisi tepi. Okay, sekarang kita akan bergerak ke bahagian tepi. Okay, kamu lihat kita ada juga segitiga untuk kon dan juga piramid masih sama. Sebab kalau dari awalnya memang ianya mempunyai puncak dan juga tapak. Selalunya kalau bentuk ada puncak dan tapak, pandang sisi dia akan jadi seperti bentuk segitiga. Okay, bentuk silinder masih sama tapi yang berubah adalah bentuk yang satu ni. Okay, masih segi empat tepat tetapi garis sempang dia hanya ada satu sebab dari tepi, okay, dari tepi kita nampak, kita sekarang tengok dari tepi ni ya. Okay, dari bahagian tepi ni, jadi garis sempang tersebut mewakili bahagian ini. Kenapa kita tak lukis dua? Sebab kita ada dua sini. Okay, kalau kamu perasan, okay, cikgu ubah sikit dia punya pergerakan. Dia cuma lihat satu yang mana garis sempang ini sebenarnya bertindih. Okay, dia menunjukkan kepada bahagian dalaman bentuk tersebut. Okay, boleh imagine apa yang terjadi dengan bentuk-bentuk tersebut sebab bahagian ini, bab tujuan ini dia memerlukan kamu berfikir dan berimajinasi tentang macam mana kita nak tentukan unjuran ortogon tersebut. Okay, kita lihat contoh. Sekarang antara rajah berikut yang manakah menunjukkan unjuran ortogon bagi prisma di sebelah pada satah mencancang. Ini adalah satah mencancang kita dan ini adalah bentuk prisma. Okay, prisma berkeratan rentas trapezium bermakna satu bahagian ni lebih panjang daripada satu bahagian lagi. Jadi, kamu rasa yang mana satu adalah unjuran ortogonnya? A, B, C ataupun D? B. Apa? Kejap. Okey. Okey, kalau kita D ke cikgu? buat D. B atau D? D. Okey, D ya. Kamu rasa D. Okey. Jadi kalau kita buat satu unjuran, cikgu gunakan garis putus-putus di sini. Daripada satu bahagian ke satu bahagian. Dan ini ke sini. Tak sure sangat saya cikgu sama ada B atau D. Okay, kita Antara tengok dua tu. sama tu. Okey, merah ni cikgu wakilkan untuk bahagian yang memang betul-betul berdepan kepada satah. Kemudian cikgu gunakan hijau untuk bahagian dalam yang mana tadi cikgu maklumkan. Okey, kalau menggunakan yang merah, alamak warna hijau juga. Okey, kalau menggunakan line merah sahaja, sebenarnya kita ada seperti ini. Alamak. Susahlah nak guna skrin ni. Okey, biru ni adalah yang kita lukis menggunakan tanda sempang merah. Kemudian pada bahagian belakang cikgu akan gunakan warna hijau. Okey, tadi cikgu bagi tahu bahagian belakang ni dia lebih pendek daripada bahagian depan, bermakna dia macam ni lah. Okey. Ikut. Okay, oleh kerana kita tak tahu atas atau bawah yang lebih panjang ataupun lebih pendek, jadi cikgu andaikan bahagian atas ni dia lebih pendek lah. Okay, sekarang perasan tak?
dia mesti salah satu daripada sisi ni dia lebih panjang atau lebih pendek kan. Okay, bermakna kita punya line tu dia macam ni. Oh, ini bukan garis lurus. Ini sepatutnya garis lurus. Okay. Bermakna, okay, sila rujuk kepada garisan yang berwarna biru. Jadi, unjuran ortogon bagi prisma ini adalah D. Okay, ini sepatutnya garis putus-putus sebab bahagian dalam ni adalah bahagian belakang. Bahagian belakang daripada objek tersebut. Okay, jadi cikgu harap kamu dapat nak imagine untuk bahagian ini. Okay, satu lagi peringatan untuk kamu. Kalau soalan soalan beri kamu lukiskan unjuran ortogon, sila gunakan ukuran yang diberi oleh soalan. Sebagai contoh, cikgu tunjukkan satu. Okay, 4A, dia minta kita lukis unjuran ortogon bagi silinder yang mana satah yang digunakan adalah satah mengufuk di bahagian bawah. Bermakna kita akan lihat daripada atas sini. Okay, bila kita lihat dari atas, silinder akan membentuk bentuk bulatan. Kalau bulatan, mana kita punya? Okay, bentuk. Sila gunakan kompas jangka lukis untuk melukis unjuran ortogon bagi berbentuk bulatan seperti ini. Selalunya untuk silinder sahajalah. Okay, macam mana kita nak lukis? Diameter dia adalah 4 cm, betul? Jadi kita akan ambil jejari iaitu 2 cm. Okay, pilih mana-mana kamu punya titik tengah. Dan kamu cuma perlu lukis bulatan seperti ini sahaja. Dah siap? Cikgu, ikut ukuran dia kah? Ya, kamu mesti ikut ukuran dia. Okay? Oh, okey. Okay, cikgu ulang lagi semula. Sekarang, cikgu letakkan ini, mana titik tengah cikgu? Ini titik tengah cikgu. Okay, letakkan kamu punya ni, cikgu rasa kamu semua dah tahulah cara guna ni kan, jangka lukis kan. Dan kamu cuma lukis dan extra markah kalau kamu kamu tulis ukuran. Okay, contoh di sini adalah 2 cm. Alamak. Dua cm. Okay. Ini kalau soalan minta kamu lukis unjuran ortogon untuk silinder. Kalau kita tengok yang lain, contoh ini kan, ini adalah bentuk kon. Tadi cikgu bagi tahu kalau kamu lihat dari atas, kamu akan nampak mana ni? Okay. Kalau lihat dari atas, lihat daripada atas, kon akan berbentuk bulatan sama seperti silinder tetapi dia ada titik tengah lah yang menunjuk kepada bucu. Kalau menggunakan sisi mencancang, tadi mengufuk bahagian bawah, mencancang tepi, bermakna kita akan ada kita akan ada bentuk segitiga. Okay, untuk kamu lukis, tak semestinya kamu lukis dia mesti pada, macam mana cakap apa? Kamu lukis seperti ni. Ni cikgu sekali saja, kamu nak lukis mesti di tepi ni macam ni. Dia ada sengit-sengit, tak perlu. Yang penting, kamu boleh lukis contoh tinggi kepada kon ini adalah 4 cm kan. Bermakna 4 cm daripada kosong sampai 4 cm.
ini adalah kamu punya tinggi. Kemudian diameter dia adalah 5 cm. Bermakna dari tengah ini ke kiri adalah 2.5. Ini ke kanan akan jadi 2.5. Kita buat macam ni. Ayuh. .5 di sini. Lebih kurang macam ni lah. Okey, bermakna daripada 0 sehingga 5. Okey, buat satu garis lurus di sini. Yang bahagian tengah ni kamu boleh buat garis-garis putus. Okay, untuk sekarang ni cikgu buat satu garis nyata dahululah. Nanti cikgu akan padam. Ini satu. Dan kalau boleh gunakan pembaris pembaris dan juga jangka lukis. Untuk soalan kali ini dia belum keluar seperti ini. Tapi untuk soalan-soalan seterusnya nanti kamu boleh praktis lah. Ayo. Okay. Tak cantik lah cikgu lukis. Okay, lebih kurang macam ni lah. Jadi kalau untuk kon, okay, kita ada tinggi dia adalah ini 4 cm dan di bawah ini kita ada 5 cm. Okay, cikgu ulang lagi sekali, tolong lukis menggunakan skala dan ukuran yang diberikan oleh soalan. Kalau soalan kata diameter dia adalah 4 cm, bermakna kamu punya bulatan ni mempunyai diameter 4 cm juga. Okay. Kemudian untuk ini 2 cm mana cikgu dapat, ini adalah jejari kepada bulatan, kepada yang masih tak tahu. Okay. Cikgu ada banyak contoh soalan di sini. Kalau ada sesiapa yang nak latihan, nanti boleh minta daripada cikgu lah. Okay. Okay, sekarang kita lihat. Kita terus lihat kepada latihan uji minda 7.1C sebelum ni. Okay. Untuk Rajah 1 dia agak senang lah. Jadi cikgu skip untuk Rajah 1 Cikgu tunjuk kepada Rajah 2 dahulu. Okey. Pada sata mengufuk bagaimanakah dilihat daripada arah Z? Okey. Mengufuk bermakna dia ada di bahagian bawah kan? Okey. Pada bahagian bawah, macam mana kita nak tahu apa kita punya unjuk ortogon? Dari atas kamu lihat ke bawah. Kamu gunakan gambar rajah. Okey, bermakna ini sekadar sketch kamu just santai-santai lukis dahulu supaya kamu tahu dengan lebih jelas macam mana kamu punya unjuran ortogon dahulu. Okey, bermakna dari P kepada Q adalah 2 cm. Kemudian Q kepada R adalah 2 cm juga. Dan PR ni kamu boleh terus lukis sendirilah. Okey, ini pada dasar. Kalau pada atas, okey, daripada atas, kita akan cuba buat satu garis bertindih. Okey, sebab bahagian atas tu dia tak sama dengan bahagian bawah kan. Bermakna daripada T kepada Q, okey, kita dah tahu ianya satu garis lurus, bermakna bahagian belakang ni nanti adalah Q dan juga T. Cikgu punya pensel tak boleh pakai. Okey, dah boleh dah. Okey. Jadi bahagian belakang ni nanti dia akan jadi Q Q/T. Okey, sebab T
kita sekarang ni kita bawa T ni bawa ke bawah, jadi bahagian satu sisi ni nanti dia akan jadi QT. Kalau cikgu lukis di bahagian luar, dia sebenarnya jadi seperti ini. Oh, sorry. Okay, tadi kita tahu ini adalah Q, P, R. Kemudian menggunakan garis sempang, T kepada Q bermakna ini adalah Q ataupun T. Kalau pandang dari atas, bucu ini boleh jadi Q, bucu ini boleh jadi T. Kemudian R masih sama, tapi oleh kerana U ini dia berada dalam sedikit daripada R, okay, jadi kita tak bawa di sini, bermaknanya satu point di sini adalah kita punya U. Sama juga dengan S, satu point di sini adalah S. Yang mana ukuran daripada T kepada U adalah 1 cm. Ini sama dengan sini, sama dengan sini. Okay. Kemudian kamu tahu PQ adalah 2 cm kan? PQ 2 cm. Okay. Kemudian kamu tahu QS adalah 1 cm. Jadi kamu boleh tahu PS sebenarnya adalah PQ tolak QS. Yang mana 2 cm tolak dengan 1 cm sama dengan 1 cm. Jadi sini pun cikgu boleh letak tanda yang sama seperti ini. Jadi kamu akan lukis. Cikgu lukis. Sorry. Okay, menggunakan pembaris. Okay. Oh, bahagian atas ni QR adalah 2 cm, betul? 2 cm maknanya 4 kepada 6. Okay, 4 kepada 6 adalah 2 cm. Okay. Kemudian kita ada QS juga 2 cm. Gambar rajah kamu akan jadi sangat kecil. 0 kepada 2. Okay. Kemudian untuk garis yang PQ, kamu tak perlu ukur menggunakan jangka sudut atau apalah. Okay. Kamu cuma perlu sambungkan daripada satu sisi ke satu bucu ke satu bucu yang lain. Itu di sini kepada sini. Okay. Kemudian kita ada TU adalah 1 cm. 1 cm bermakna dia ada di sini 1 sehingga sini 1. Okay. Ini pun 1 cm. Kemudian kamu labelkan ini adalah kamu punya Q atau T. U di tengah, kemudian ada R, S, P. Untuk sisi bucu yang bertindih, kamu akan gunakan slash seperti ini. Okay, jadi ini adalah kamu punya gambar rajah. Kalau kamu tak tulis ukuran, kamu tulis kalau ukuran dia sama seperti ini, kamu letaklah. Ataupun kamu boleh tulis ini 1 cm. Bermakna cikgu dah tahulah T kepada U adalah 1 cm, U kepada R 1 cm dan seterusnya. Okey, sekarang kita buat perbandingan. Sekarang cikgu padam semua ni. Okay. Kita akan bandingkan cara untuk buat perbandingan. Okay. Kita akan bandingkan dengan kita punya unjuran ortogon yang kita lukis dengan kita punya gambar rajah. Kita tengok kepada P kepada R. P kepada R, ukurannya masih sama. Okay.
ukuran dia masih sama sebab kita tak ada ubah apa-apa tadi kan. Bermakna P dengan R tak berubah. Okey, sekarang cikgu tulis sini. Tidak tidak berubah. Sini kita tulis berubah. Okey, jadi sini kita dah tahu PR tidak berubah. Okey, kita lihat PQ dahulu. Okey, PQ. Okey, PQ pada gambar rajah adalah 2 cm. Dan di sini pun PQ kita tambah PS dengan ST masih sama 2 cm. Ini adalah 2 cm. Bermakna kita punya PQ pun tidak berubah. Kemudian kita lihat QR 2 cm. Okey, maka QR pun tidak berubah. Okey, kemudian kita lihat TU. TU masih 1 cm. Sini pun 1 cm, makna TU pun tidak berubah. Kemudian kita lihat TS 1 cm pada gambar rajah. Dan pada lukisan kita ada 1 cm juga, bermakna TS adalah tidak berubah. Okay. Kemudian kita lihat SU. SU masih sama. Apa yang berubah sekarang adalah TQ. Kalau kamu lihat kepada gambar rajah, T kepada Q adalah 3 cm. Tapi sini Q dan T adalah bertindih, bermakna dia tidak ada ukuran lagi, tak ada gap lagi di antara Q dan T. Tadi sini kita lihat gap antara T dan Q adalah 3 cm kan. Sini dia jadi kosong sebab dia dah ada slash seperti ini. Maknanya berubah pada gambar rajah ini adalah TQ ataupun QT. Sama sajalah. Okay, apa lagi yang berubah? Kalau kita lihat kepada sudut yang kita ada adalah TSU, TPR di sini. Kita ada sudut di sini, dan juga di sini. Okey, ada sudut di sini. 1, 2, 3. Kita fokuskan kepada 3 sudut ini saja. Okey. TSU adalah sama, bermakna tidak berubah adalah sudut TSU. Kemudian dan juga sudut QPR. Tapi yang berubah di sini adalah sudut TQR. Kenapa sudut TQR berubah? Kalau pada gambar rajah asal, T kepada Q kepada R akan membentuk sudut tegak 90 darjah. Tapi di sini oleh kerana T dan Q ada pada titik yang sama, jadi dia tidak dapat membentuk sudut kepada R. Sebab itu, pada unjuran ortogon, sudut TQR akan berubah. Itu yang dimaksudkan dengan perubahan pada panjang dan sisi. Jadi pada kesimpulan dia, kita boleh bagi tahu hanya sudut TQR dan juga sisi panjang sisi TQ akan berubah pada unjuran ortogon yang dilukis bagi rajah 2. Okey, itu saja penjelasan kamu untuk kalau soalan minta kamu buat kesimpulan tentang perubahan. Okey. Samalah sini cikgu ada sediakan beberapa latihan. Kalau kamu nak latihan tersebut, kamu boleh PM cikgu lah. Okey. Kalau masih okey, kita take tu sekejap. Oops. Lepas ni kita akan bincangkan topik yang akan keluar dalam ujian. Kita take tu, take 1 lah. 11.22 cikgu sambung balik. Sediakan buku dan kertas kamu.
Cikgu, buku catatan boleh ke cikgu? Tak kisah nak lukis, nak kertas kah, buku nota kah. Okey.